unsur. Okey, ini PowerPoint disediakan oleh Cikgu Nur Azilah Khalid daripada Johor. Cikgu ambil dari dia dan cikgu ada ubah sikit lah. Okey, ini ulang sikit lah yang lepas lah. Okey, ini adalah jadual berkala. Okey, tetapi ni tak cukup kat tepi ni. Tak apalah So ini adalah jadual berkala. So cikgu ulang sedikit. Baris mengufuk yang garisan begini mengufuk horizontal kita panggil color. Okey, period. So ada 7 lah. So kita ada 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 color. And then kedudukan color sesuatu unsur ditentukan oleh bilangan petala yang berisi elektron. So kalau color 3 bermaksud dia shell, dia petala ada 3. So kalau color 4 meaning the shell ada 4. Okey. Right. So ini yang kita nak belajar pada hari inilah. Okey, 4.6 unsur dalam color 3, period 3 tu. Okay, alright. So unsurnya adalah natrium ataupun sodium. English kita panggil sodium. Magnesium. Okay, ni merentasi ada period ni. Color magnesium, aluminium, Al, and then silicon, phosphorus, sulfur, chlorine dan argon. Okay. So semua unsur color 3 ini mempunyai 3 petala berisi elektron. 3 petala bermaksud apa? 3 orbit tu. 3 orbital tu. And then, okay, kegunaan color 3, okay, ni the use of lah, okay, macam magnesium kita guna sebagai bahan penyala api, okay. And then we have aluminium untuk membuat tin, ni gambar tin kan, dibuat daripada aluminium. Phosphorus sebagai bahan bunga api, ni tengok bahan bunga api. Dan sulfur sebagai racun kulat, kita sembuhkan pada ni lah, kita punya tanaman lah. And then ini adalah sifat fizik unsur color 3. Okey, perubahan sifat fizik. So kita tengok yang pertama jejari. Kalau you tengok ini daripada kiri ke kanan. So jejari atom natrium 0.186 and then last sekali 0.094. Itu maksudnya jejari tu apa? Dia mengecil. So jejari semakin kecil. Okay. Keelektronegatifan 0.9, 1.2, 1.5. So keelektronegatifan semakin bertambah. Okay, nanti cikgu terangkan kenapa. Keadaan fizik dia berubahlah daripada pepejah hingga menjadi gas. Okay, kenapa jejari itu semakin mengecil? Okay, so kita tengoklah explanationnya. Okay, so kita tengok. Okay, unsur dalam color 3. Okay, apabila merentasi color 3, ada 3 petala berisi elektron. Betul lah, ada 3 petala, 3 orbit. Nombor proton bertambah. You tahu nombor proton bertambah. Okay, apa tadi? Natrium kan? Apa nombor proton untuk natrium? Siapa dah tengok tadi? Apa nombor proton untuk natrium? Siapa boleh check? Natrium 11 kan. So kalau bilang 11 and then di continue 12, 13 bertambah kan. So bila bila dia punya elektron bertambah, so dia punya proton yang bertambah menyebabkan charge positif pada nukleus bertambah sebab proton duduk dalam nukleus. You remember not? Kan kita ada kalau kita nak buat susunan elektron kan, so nukleus kat tengah-tengah tu ada proton dekat dalam tu. So bila nombor dia bertambah, charge positif dia pun bertambah. Jadi daya tarikan oleh nukleus terhadap elektron valence semakin kuat. Jadi dia punya tarikan, dia tarik elektron valence kat luar tu semakin kuat, sebab tu dia saiz menjadi kecil. Saiz menjadi kecil sebab dia kena tarik ya. Kenapa kena tarik tadi? Sebab nombor proton bertambah, charge pun bertambah. So bila charge bertambah, tarikan nukleus dia kuat terhadap elektron valence. Faham Okay. So keelektronegatifan pun semakin bertambah. Apa maksud elektronegatif ni? So keelektronegatifan ni bermaksud kekuatan atom itu untuk menarik elektron di luar petala. Elektron valence lah, menarik elektron ke arah nukleus. So lagi dia semakin kuat, dia semakin menarik elektron.
Okey, seterusnya ini kalau kamu tengok dia ada satu nota kat sini, tengok semakin banyak proton semakin kuat tarikan nukleus terhadap elektron valence, elektron yang luar tu, petala luar tu. So semakin mengecil lah saiz atom. Dia squeeze lah, dia kena tarik. Okey. So dekat sini ada dua perbandingan ya. Dia buat natrium dengan argon. Argon ni yang belakang sekali kan, natrium yang kat depan ya. So tengok natrium dia punya nombor proton 11. 2 tambah 8 tambah 1. So 11 lah. Okey, so macam ni dia punya tu. Untuk argon 2 tambah 8 tambah 8. 8 tambah 2 10, 10 tambah 8 18. Nampak 18. Jadi kalau soalan kata jumlah proton mana yang lebih banyak? So jawapannya apa? Jumlah proton argon lah yang lagi banyak sebab dia ada 18. Natrium ada 11 sahaja. Okey, kemudian tarikan nukleus yang mana lebih kuat? Okey, jawapannya mestilah argon. Okey, sebab dia punya charge dia lebih tinggi dekat sini. Semakin tinggi nombor proton 18 semakin kuat dia punya tarikan nukleus. Jadi tarikan nukleus atom argon terhadap elektron valence lebih kuat berbanding tarikan nukleus atom natrium. Okey, oleh itu saiz atom argon lebih kecil. Okey, ingat ya, kalau soalan tanya kenapa saiz dia semakin mengecil, kerana nombor proton bertambah menyebabkan tarikan nukleus pun semakin kuat. So dia shrink, dikecilkan. Okay. And then ni gambar yang lebih jelas lah. So daripada besar menjadi kecil. Okay. Dia ditarik. Seterusnya, trend perubahan sifat fizik unsur melintasi skala 3. So pertambahan bilangan proton melintasi skala 3 akan menyebabkan pertambahan charge dalam nukleus atom. Cikgu dah terangkan tadi. Dah terang awal pula sepatut di sini. So oleh itu keelektronegatifan unsur akan meningkat. Kerana daya tarikan nukleus terhadap elektron semakin bertambah. Bila daya tarikan bertambah, elektronegatif pun bertambah. Dia lagi nak tarik elektron. Seterusnya, keadaan fizik unsur skala 3 juga berubah daripada pepejal kepada gas. So kalau you tengok tadi macam untuk natrium, magnesium dia pepejal ya. Dia pepejal, dia unsur logam ya. And then merentasi makin pergi ke kanan dia akan berubah kepada gas. Nampak unsur logam berubah kepada separa logam dan akhirnya kepada bukan logam. Separa logam tu, cikgu tunjuk separa logam. Nombor 14 kan. Cikgu nak tunjuk dia punya. You tengok kat sini sekejap so natrium tadi kat mana? Kat sini kan. Untuk skala 3. Tapi sebab gambar ni dia dah terpotong kat tepi ni. Sebenarnya dekat sini skala 3 ada natrium, magnesium. Ini logam ya. Natrium, magnesium logam ya. Logam, aluminium pun logam ya. Yang ini ni dah kira bukan logam lah. Silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon ni bukan logam. Bukan logam. Cuma yang hijau ni dia separa logam. Yang warna hijau ni separa logam. Separa logam. Yang logam yang natrium, magnesium, aluminium. So dia jadi daripada bukan logam, dia jadi separa logam dan seterusnya bukan logam, non-metal. Mula-mula metal So itu dia punya penerangan tentang logam bukan logam lah. Teruskan. Natrium, magnesium dan aluminium merupakan unsur logam. Dalam gambar tadi, silikon ialah unsur separa logam. Ada warna hijau tadi kan dalam gambar tu. And then atau metalloid lah. Silikon sahaja dalam color itu silikon je yang separa, dia half-half. And then fosforus, sulfur, klorin dan argon merupakan unsur bukan logam. Yang seterusnya bukan logam. Perubahan sifat kimia oksida unsur melintasi skala 3. So apabila melintasi skala 3, sifat oksida berubah daripada oksida base kepada oksida amphoteric dan kemudian kepada oksida asid. So ini tadi susunan dia from left to the right kan. So natrium dengan magnesium dia oksida base. Base lah. Alkali lah. Dia kan alkaline metal, logam alkali. So dia bersifat base alkali. Amphoteric ini dia mempunyai kedua-dua ciri. Dia boleh jadi asid dan boleh jadi alkali. Alkali tu base lah, sama lah. Kalau kita campak aluminium ni ke dalam larutan asid, dia akan jadi alkali. Kalau kita letak dia dalam larutan alkali, dia akan jadi asid. Dia dua-dua boleh jadi. Yang silikon and onwards adalah asid. Acidic lah. Bersifat asid. Macam tu.
So tengah-tengah adalah benda ni, aluminium. Okey, seterusnya, okey, unsur kumpulan 1 dan 2 membentuk oksida logam yang bersifat base, okey, alkali tadi. Apabila larut dalam air, kedua-dua oksida base ini akan menghasilkan larutan beralkali. Okey, beralkali lah untuk natrium dan magnesium tadi. Oksida base juga bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air. Okey, maksudnya kalau dia bertindak balas dengan asid, kita campurkan dengan asid, dia akan membentuk garam dan juga air. Okey, aluminium membentuk oksida logam yang bersifat amphoteric. Inilah tadi amphoteric ni tadi boleh jadi dua-dua, iaitu berkeupayaan untuk bertindak sebagai asid dan base. Dia aluminium ni boleh jadi dua-dua. So aluminium oksida bertindak balas dengan kedua-dua asid dan alkali untuk membentuk garam dan air. Kita tetap membentuk garam juga ya. Okey, so perubahan sifat kimia oksida unsur. So unsur kumpulan 14, 15, 16, 17 dia membentuk oksida bukan logam yang bersifat asid yang macam tadilah daripada selepas aluminium tadi dia adalah bersifat asid. So apabila larut dalam air, oksida unsur kumpulan-kumpulan ini akan menghasilkan larutan yang berasid. Okey, oksida asid juga bertindak balas dengan alkali untuk membentuk garam dan air. Okey. Nanti kita tengok persamaan. Okey, ini adalah persamaan. Okey, jelas ya ditunjukkan macam ni. Oksida base dalam semua unsur color 3 tu, oksida base ada dua ni lah. Okey, natrium oksida ni, magnesium oksida. Nampak? Oksida base larut dalam air membentuk larutan beralkali. Contohnya natrium. Ni unsur yang paling kiri tadi. So natrium dioksida, bila kita campurkan dengan air, kita akan dapat apa sini? Kita akan dapat natrium hidroksida, larutan beralkali natrium hidroksida. Okey, seterusnya kalau untuk yang berasid, okey, oksida asid larut dalam air membentuk larutan berasid. So macam ni sulfur dioksida lah, ni sulfur ni bahagian sini. So sulfur dioksida bertindak balas dengan air, dia akan jadi asid sulfurik. Ini nama dia asid sulfurik. Okey, nanti lama-lama you banyak baca semua, you akan faham lah, you akan tahulah apa nama dia. Okey, kalau oksida base macam magnesium ni, yang ni magnesium ni bertindak balas dengan asid akan membentuk garam dan air. Okey, so contohnya kat sini magnesium oksida tambah dengan asid hidroklorik akan menghasilkan magnesium klorida tambah air. Okey, untuk amphoteric, untuk aluminium nampak oksida amphoteric menunjukkan kedua-dua sifat asid dan base. So dia boleh jadi asid, dia boleh jadi base. So oksida amphoteric bertindak balas dengan asid dan alkali membentuk garam dan air. Okey, kalau macam atas ni aluminium oksida dengan asid nitrik. Okey, kalau dengan asid dia akan jadi larutan dia akan membentuk garam lah. So garamnya aluminium nitrate. Ini panggil aluminium nitrate dan air. Okey, yang ini aluminium oksida tambah dengan natrium hidroksida, dia akan membentuk garam juga, natrium aluminate. Okey, nama dia macam itulah. Sodium aluminium hidroksida, hydroxide itu English names. Okey, tambah dengan air. So ini E last sekali, oksida asid bertindak balas dengan alkali membentuk garam dan air. Okey. So ni sulfur dioksida, okey, tambah dengan natrium hydroxide, dia akan dapat natrium silikat dan air. Okey, nanti you akan tengok baliklah nota ni. Seterusnya, kegunaan unsur separa logam. Apa fungsi unsur separa logam? Okey, so unsur separa logam atau metalloid mempunyai sifat logam dan sifat bukan logam. Dia ada dua-dua. So unsur ini merupakan konduktor elektrik yang lemah. Namun begitu, metalloid merupakan konduktor elektrik yang baik pada suhu yang tinggi. Silikon tadilah, silikon tadi kan separa logam. So berdasarkan sifat tersebut, metalloid seperti silikon digunakan sebagai semikonduktor dalam penghasilan microchip elektronik. So silikon digunakan dalam microchip elektronik. Okey, sebab dia konduktor elektrik yang baik pada suhu tinggi. Dia lemah kalau suhu yang rendah, kalau suhu tinggi dia konduktor elektrik yang baik. So sesuai lah untuk handphone semua tu lah. Okey, so untuk unsur logam adalah silikon tadi kan. Jadi tengok microchip elektronik terlibat dalam pembuatan komputer dan telefon bimbit. So inilah kegunaan silikon. Okey, separa logam tadi. Okey, habislah 4.6. Okey, so 4.6 ni macam nota lah, dia macam fakta yang you kena faham. Okey, saiz berkurang sebab apa, saiz bertambah sebab apa, keelektronegatifan bertambah sebab apa, sorry, saiz tadi berkurang kerana apa, macam tu. You kena faham betul ya. Okey, last sekali adalah unsur peralihan. Okey, apa itu unsur peralihan? Okey, dalam jadual berkala yang tengah-tengah ni peralihan, betul tak?
Okey, inilah peralihan. Okey, ingat ya susunan elektron dia tak sama Yang you perlu tahu yang 20 yang pertama je you kena tahu susunan elektron. Macam natrium 11 kan. So 2.8.1 itu kita panggil elektron arrangement kan. Untuk peralihan tak ada dia tak ikut yang itu. So kita pun tak form SPM tak belajar pun yang itu. Kita hanya ambil yang base dia punya basic saja. Okey, so unsur peralihan terletak di antara kumpulan 2 dan 13 di sinilah. Okey, unsur contoh dia macam kromium ni, Cr ni, kromium, mangan, ferrum dan kuprum. Okey, so bahagian kuning ini menunjukkan kedudukan unsur peralihan. Tetapi you tengok sini ini color 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you tengok color 6. Okey, untuk kumpulan 3 color 6. You tengok sini 5, 7 hingga 71 lantanida ni. 5, 7 hingga 71. Ini pun sebenarnya unsur peralihan tetapi tak cantik kalau kita masukkan dalam jadual berkala. So dia buat dalam satu kotak dia buat lain. Maksudnya bila nak susun dah tak boleh, tak cantik dah. Yang ni dah ngam-ngam 72, 73. So kalau kata ini pun adalah peralihan lah. Cuma dia letak dekat luar je. Sebab tak muat kat sini. Untuk yang bawah pun sama. 3, 4, 5, 6 tu. Color yang ketujuh ni pun, kumpulan ketiga ni pun sama. Nampak 89 hingga 103. Ini pun sama. Ini pun juga dipanggil unsur peralihan. Cuma dikeluarkan saja. Semua unsur peralihan ialah logam yang bersifat, okey, you tengok dia punya ciri-ciri, dia punya fizikal dia pepejah dalam permukaan yang berkilat, bersifat sangat keras, okey, berbanding logam kumpulan 1 dan 2, dia lebih keras lah. Mempunyai ketepatan yang tinggi, mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, okey. Okey, ciri istimewa dia, dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, keras, permukaan berkilat, bersifat mulus serta boleh ditempa. Okey, unsur peralihan juga mempunyai ciri-ciri istimewa yang tak ada pada logam biasa. Apa ciri istimewa dia? Ini contohlah gambar dia lah. Ini contoh dia besi, kuprum, plumbum. Okey, yang istimewanya apa? Nampak tak? Dia ada sebatian berwarna. Cantik kan? Dia unsur peralihan berupaya membentuk ion berwarna. So macam ion kromium warna hijau, ion dikromat warna jingga. So macam ni lah. Mangan merah jambu. Okey, ion manganat ungu, ferrum ada hijau, ferrum ada warna perang, ion kuprum warna biru. So ini dia punya sebatian untuk unsur peralihan. Istimewanya dia berwarna lah. So unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Macam kromium dia ada positif 3, ada positif 6. Okey, so ini panggil nombor pengoksidaan. Okey, maksudnya dia bila dia bertindak balas, dia akan dermakan elektron. Elektron dia akan dibebaskan elektron sebab tu dia positif. Faham ya? Ini bila unsur peralihan bertindak balas, dia akan membebaskan elektron, so dia akan membentuk ion positif macam ni. Okay, tak apa, you tahu basic saja, tak apa kat sini. So unsur peralihan berupaya membentuk ion kompleks. Ini ion kompleks lah. 2 plus, 3 minus. Ini contoh ion kompleks. Okay. Apa maksud ion kompleks? Dia mengandungi satu ion logam yang dikelilingi oleh ion-ion bukan logam atau molekul. Macam ferrum adalah logam, okay, dikelilingi oleh H2O air. Okay, yang bukan logam. Itu maksud dia. Itu maksud ion kompleks. Okay, you tahu yang ini sahaja, tak perlu detail lah, macam ni je cukup. Okay, untuk peralihan, unsur peralihan. Okay, kegunaan unsur peralihan dalam industri ya. So salah satunya digunakan sebagai mangkin dalam industri. Apa itu mangkin? Mangkin tu dia meningkatkan kadar tindak balas, mempercepatkan tindak balas. So contohnya ferrum digunakan dalam proses Haber untuk hasilkan amonia. So dia mempercepatkan tindak balas, so kita guna ferrum. Okay. Lagi platinum pula digunakan dalam proses Oswald untuk menghasilkan asid nitrik. So untuk mencepatkan lagi ya tindak balas itu. Dan vanadium oksida digunakan dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Okay, dan nikel atau platinum digunakan dalam proses penghidrogenan minyak sayuran untuk membuat margarin. So itu semua kegunaan dia lah. Okay. Mangan digunakan untuk membuat kaca tingkap berwarna. Nampak tak warna kaca tingkap berwarna? Cantik kan? So itu unsur peralihan lah. Okay, daripada unsur peralihan. Ferrum digunakan untuk membuat jambatan. Okay, kita guna untuk jambatan. Titanium digunakan untuk membuat cat. Okay. Dan habis. Habislah 4.7. Okay.